نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Al-Hadithu Thamin wal Ishrun, hadis yang ke-28, Luzumus sunnati wajtinabul bid'ah. Luzumus sunnah maksudnya melazimi sunnah. Ini tajuk daripada hadis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia pilih ni yang luzumus sunnah wajtinabul bid'ah, melazimi sunnah dan menjauhi bid'ah. Melazimi sunnah yakni sentiasa mengamalkan sunnah. Sunnah ni ada berapa banyak lah. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunnah ataupun kita mustahab untuk kita amalkan. Ada benda yang diamalkan oleh Nabi, sunnah Nabi, yang kita tak boleh amalkan kerana telah dimansuhkan ataupun hanya khas untuk baginda sallallahu alaihi wasallam saja. Seperti baginda kahwin lebih daripada 4, kita pun tak kata nak buat sunnah nikah 5. Ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam wisal di dalam puasa, sambung puasa dia, tak buka-buka dia tak apa, kita tak boleh. Khas untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi boleh menyambung puasa dia, kita tak, kita kena buka, kita tak mampu. Ada sunnah yang wajib, macam Nabi semayang fardu, sunnah lah. Ada sunnah yang mustahab, seperti baginda semayang nawafil, semayang sunat kita sebut, kita buat yang ni mustahab. Tapi kita luzumus sunnah, yakni kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kategori yang kita kena amal, yang wajib ataupun yang mustahab. Ada sunnah yang bersifat jibiliyah, yakni selalu saya sebut dulu sunnah jibiliyah. Jibiliyah maksud benda yang Nabi amalkan kerana baginda orang Arab ataupun baginda manusia, maka ia tidak menjadi sesuatu yang sunat untuk kita ikut. Contoh, melainkan kita ikut dengan keadaan tertentu. Tetapi misalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan, umpamanya qara', dia makan labu. Kita taklah disuruh supaya makan labu, kerana itu kesukaan baginda. Kalau ada orang tak suka makan labu, kita tak kata ni hang ni tak suka sunnah, kita tak. Baginda makan kambing, baginda suka bahagian katif, baginda suka bahagian bahu kambing, bukan bau kambing, bahu kambing. Ada orang mungkin tak suka kambing, yang ni tak apa. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidur berdengkur, macam saya sebut. Ada orang mungkin tidur tak berdengkur, tak apalah, tak payahlah isteri kata abang berdengkur sikit. Sunnah. Aisyah kata berdengkur. Mungkinlah keadaan tertentu. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidur, makan
Makan tu sendiri tak sunnah, melainkan kita perlulah. Kalau kita jumpa satu orang 24 jam makan ya, kita usah yang makan kerap sangat ni. Aku sunat lain tak larat buat, aku sunat tak makan ni aku buat. Dia tak nama sunnah. Makan tu tak sunnah, tapi cara makan sunnah. Makan dengan tangan kanan, makan dengan tahap 1/3 yang Nabi kata tu kan. Ini sunnah lah, tak berlebihan dalam makan. Barulah sunnah. Nabi SAW tidur, jadi kita pun boleh tidur lah, tapi Nabi tidur apabila perlu tidur. Kita jumpa satu orang tidur 24 jam, kita jangan tidur sunnah, kita tak. Ini dinama bahagian ni dia panggil jibiliyah. Termasuk dalam jibiliyah itu yang saya sebut dah dulu ni, ialah sesuatu yang bersifat kearaban Nabi. Arab, kearaban Nabi. Kearaban ni macam Nabi umpamanya dia pakai jubah. Ulama khilaf, jubah ni sunnah ke tak sunnah untuk diikuti, ataupun dia pakai serban. Dia pakai tu kerana agama titahkan, ataupun kerana kalau agama tak datang pun dia pakai juga sebab dia orang Arab. Semua orang pakai. Kerana serban ni bukan saja Nabi pakai, Abu Jahal pun pakai juga. Bukan kerana Abu Jahal ikut sunnah, tapi kerana Abu Jahal orang Arab. Yang ni dia panggil jibiliyah. Cuma para ulama ada beberapa bahasan dalam hal ini. Di kalangan mereka menyebut, tapi kalau orang tu pakai jubah kerana dia suka jubah ni sebab Nabi pakai, tak kira orang Arab pun, dia seronok menyerupai Nabi tu. Dia kerana dia sayang kat Nabi. Bila kita sayang pada satu orang tu, kita mungkin dapat pahala sayang lah, bukan kerana jubah tu itself. Sayang tu, sayang kepada Nabi SAW. Demikianlah soal serban dan seumpamanya. Tidak ada satu hadis yang sahih yang galakkan memakai serban, tak ada. Tapi ada hadis Nabi memakai serban, ada hadis dia menggalakkan pakai serban tu. Macam sebahagian hadis yang tak sahih sebut, ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat, kamu pakai serban lah kerana malaikat pakai serban. Juga tidak sahih. Jadi tak ada hadis galakkan dalam hal itu. Jadi kalau orang tu pakai hubban lin nabi, kerana sayang kepada Nabi SAW, dia dapat pahala sayang kepada Nabi. Tapi sunnah hak betul-betul hak kita kena ikut ni, salat, akhlak, akidah, yang ni sunnah-sunnah ni yang besar. Luzumus sunnah. Luzumus sunnah. Kadang-kadang orang ni dia pihak ni dulu, tak apalah, bagilah ke jubah yang ni dulu. Akidah entah ke mana, tak macam akidah Nabi. Serban pakai, jubah pakai, bomo main. Kan? Jadi akidah tak akidah Nabi, dia duk kira baju nak baju Nabi. Yang ni tidak sampai kepada maksud luzumus sunnah. Wajtinabul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Biasanya orang Melayu zaman sekarang ni, oleh kerana ada serangan Syiah, geng-geng tarikat sufi ni, timbullah macam, kalau sebut bid'ah ni salah pula. Sedangkan perkataan bid'ah ini ialah perkataan yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Dia jadi benci. Kadang-kadang dia ceramah, siapa yang tak suka hudud, kafir. Tak suka perkataan tu, dia kata kerana ni ada dalam Quran. Tapi dalam Quran tu, tilka hududullah, yang demikian itu hudud Allah. Hudud yang Quran sebut tu bukan maksud hudud potong tangan tu. Itu maksud, itu adalah garis panduan, itu adalah ketetapan hukum Allah. Dia bercakap masalah nikah kahwin.
Tapi hudud tu sebenarnya, had tu tak apalah, dah lah. Tapi bila orang cakap dia hudud, marah, tak apalah, bolehlah juga dia nak marah. Tapi bila orang kata kita jangan amalkan bid'ah, jangan duk cakap bab ni. Kita kata bid'ah dalam hadis. Oh, yang ni kita tak mau. Oh, dia rasa tak mau tu salah tu kalau tak mau perkataan hak dia kempennya. Sedangkan perkataan bid'ah ni pun Nabi SAW sebut, bukan ustaz sebut, ia disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Imam Nawawi ni, Tok Syekh Imam Nawawi ni, Al-Imam Nawawi rahimahullah ni imam mazhab Syafi'i rahimahullah. Tapi dia sebut tentang wastinabul bid'ah, dan jauhi bid'ah. Sebab apa? Sebab Nabi sebut, sebab kitab-kitab hadis semua sebut. Setengah orang dia takut dia sebut perkataan ni. Oh, bid'ah jangan dia sebut zaman ni. Dia jadi tak suka perkataan yang disebut oleh Nabi SAW. Bahaya tu. Bahaya tu. Dia jangan nampak masalah hududnya, dia juga kena nampak ini juga satu masalah yang menjadi kesalahan apabila orang membenci apa yang disebut oleh Nabi SAW. Cumanya macam mana nak tafsirkan bid'ah tu, tak apalah, kita tafsir kemudian. Tapi jangan benci orang nak sebut tu. Kerana Nabi suruh orang pelihara agama. Agama ni kalau terima bid'ah, lama-lama tak ada Islam original hak Nabi. Walaupun andaian kita kadang-kadang bagus, mai satgi Isya, muazzin kita bang, asyhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah, terkejut tak? Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia tambah sayyidina. Tapi tak apa yang terbang lain ingat ni, Syekh tambah benda baik je. Oi, tu muazzin besok dia tambah sayyidana, aku tambah dua. Wa asyhadu anna habibana wa khalilana wa sayyidana. Oh, dia tambah lagi panjang. Kita kata-kata apa tambah ni? Dia tambah kemarin satu boleh okey. Aku pun tambah benda yang okey ke? Dua, tiga, malam habis. Lepas pada tu sebelum nak betul lepas bang, Allahumma salli ala Muhammad. Betul, lama-lama orang tak tahu bang ni yang mana satu azan ni. Dia kata jangan duk nak azan sendiri, anak selawat sendiri, jangan duk selawat sekali dengan azan tu. Oi, benda baik, depa ni suka nak larang orang buat benda baik. Lama agama hilang. Agama hilang. Pasal dia baik, dia andai dengan akal, dia mesti andai dengan nas. Mai tu imam pun tengok, takkan Tok Bilal je duk tambah. Tu imam pun nak kena ada style ya, lah imam bersaing. Imam pun rokok, dia pun masa berdiri tu baca surah satu, masa rokok dia bagi lagi satu surah. Sedap punya surah. Allah, tu imam baca surah masa rokok pula dah. Surah tadi masa berdiri saya baca, yalah, itu betul lah masa rokok baca. Saya bukan mencarut, saya baca Quran. Tapi tak boleh kita kata, bukan saya tambah benda tak elok, saya tambah benda elok. Kita nak kata apa kat dia? Dia kata bid'ah hasanah. Kalau semua pakai duk tambah itu, tak ada agama. Habis. Sebab itu nak timbang elok tak elok. Rokok elok, baca Quran elok. Kau nak kira bertambah elok lah. Dia kata kalau zikir boleh, takkan Quran tak boleh? Quran itu ibu segala zikir. Kita rasa pening. Dia kata siapa hak tak mau bid'ah tu, dia wasabi. Dia berbual betul pula. Misalnya, maka agama hilang. Maka hadis-hadis Nabi SAW menyuruh kita menjauhi hal ni.
supaya kita dapat jaga yang asli tu. Kalau tidak, jadi macam agama Yahudi, jadi macam ahlul kitab, generasi yang kemudian tak tahu dah apa yang hakikat agama yang depan. Kerana setiap orang yang tambah agama, mereka semua ada kepentingan. Yang tak ada kepentingan ialah Nabi SAW. Dia wakil Tuhan. Tuan-tuan boleh syok kat mufti. Mufti ni mungkin nak makan gaji kot, boleh syok. Tapi kita tak boleh syok pada Nabi. Kita tak boleh syok pada Nabi SAW. Lah orang tengok edar dalam internet apa semua. Dulu pun ada dah. Nak kahwin, nak mati ya. Bukan saja nak hidup kena bayar, mati pun kena bayar. Semayang, duit minyak kereta, duit panggil orang, duit telefon, duit nak peramai, duit kenuri, GST 6%. Pasal apa? Pasal manusia ni dia mau fikir macam mana nak buat. Dulu saya pernah cerita lama lah. Saya ke Jepun, melawat lah rombongan, dia buat intellectual apa nama Asia. Saya salah seorang tahun tu dipilih. Jadi pergi ya melawat kerajaan Jepun, bawa Japan Foundation, masuk ke dalam apa shrine dia, kuil dia. Dia terang tentang agama dia. Pening lah kita nak tengok dia terang apa kan. Tapi tang last tu dia pun ada juga. Lepas habis penerangan, kira Tok Cha dia lah, Tok Syami dia lah kan, buat keluar satu jenis ayam ke minyak, suruh beli. Kalau beli ni banyak khasiat dah. Weh, kita fikir ingat negara kita ya dah. Kan? Dia sama ada Jepun tiru daripada kita ataupun kita tiru daripada Jepun. Oh, bukan sebab tu Nabi tak bagi jual beli dalam masjid. Kalau jual beli dalam masjid boleh, ustaz berang-berang ceramah, tuan-tuan ni ayak, tuan-tuan ayak ni saya jampi dah lah, tuan-tuan dah banyak lah kat ni, bolehlah beli sebotol ni memang RM1 lah, saya dah jampi RM10. Jangan main-main, saya mufti. Kalau jampi tak menjadi, saya tak jadi mufti. Pakatlah terpa beli. Boleh kalau laku 100,000 botol wah banyak dah. Tambah pula anak nakal minum jadi baik, suami jenis balok jadi rajin. Buruk tak? Pakat terpa beli. Maka orang ambil kesempatan tahu agama. Mi madu ni saya jampi, ayat dan zam ni saya tawaf. Allahu Akbar. Sebab tu semua Nabi bila dia pada Allah, dia selalu ulang, la as'alukum ajra in ajriya illa 'ala Allah. Aku tak minta upah kat hangpa, upah aku daripada Tuhan, supaya nak bagi tahu aku punya dakwah ni bukan aku ada kepentingan. Nabi SAW dia jadi Nabi, dia paling susah sekali. Sebab tu Allah jadikan antara benda yang Nabi tak boleh terima, baginda tak boleh terima apa? Benar, tak boleh terima sedekah, tak boleh terima zakat. Supaya orang tak kata, dia kutip zakat tu dia nak ambil ke dia. Tak, dia tak terima zakat. Bukan dia saja, semua kaum keluarga Nabi patut tak terima zakat lah. Tapi kalau orang duk mengaku keluarga Nabi ramai ni lah ni pakai duk terima tu, tak tahulah Nabi mana kan. Keluarga Nabi tak terima. Itu yang Salman Al-Farisi dia test. Mula-mula dia bagi, dia habaq kata ni sedekah. Dia tengok Nabi tak makan, Nabi bagi kat orang. Kemudian dia habaq kata hadiah, Nabi makan. Nabi ambil, makan dan bagi kat orang. Cucu dia makan tu, dia tekak akhsha an takuna tamar sadaqah. Aku bimbang dia berlaku tamar sedekah. Nabi korek daripada mulut cucu tu. Dah masuk dalam mulut dah, wah keluar. Betapa tak ada kepentingan baginda sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau penceramah semua duk jual minyak, semua yang ni mai jual hak tu, hak ni jual ayak jampi dia, lama masjid jadi pasar. Sebab itu tak boleh. Semua orang berkhidmat dengan agama tak apa, orang bagi tak apa. Tapi kita sahabat pun orang bagi tak apa. Tapi kita nak pergi cari kaya dengan agama ni, kau duk ikhtiar apa lagi produk aku boleh buat atas nama agama ni, mentang-mentang aku terkenal ni. Yang ni tak kena, yang ni tak kena. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abd fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Ini hadis yang kita selalu bacalah, tapi kita sebut sekali daripada Abi Najih. Saya terjemah dulu, nanti kita huraikan hadis. Daripada Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah tu nama dia, Abi Najih tu kunyah dia, panggil kunyah dia. Saya orang tanya lah pasal apa kadang-kadang Abu, kadang-kadang Abi. Itu orang kena mengaji bahasa Arab lah. Dari segi grammar dia boleh Abu, Aba, Abi. Macam mana dia jadi? Orang kena mengaji bahasa Arab lah. Payah nak tanya pasal apa kan, kod mana singular, kod mana plural, kod mana ni bahasa. Okay. Nama dia Al-Irbad bin Sariyah. Kita terang radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah, kata dia wa'adhana Rasulullah, telah menasihati kami, memberi mau'izah kepada kami Rasulullah, mau'izatan dengan satu nasihat wajilat minhal qulub, yang mana rasa gerun, rasa takut, gemetar hati, jantung-jantung. Wa dharafat minhal uyun, yang mengalir dengannya air mata, mengalir mata, maksud mengalir air mata. Faqulna ya Rasulullah, kami kata wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', wahai Rasulullah, macamlah nasihat orang yang nak ucap selamat tinggal. Macam Rasulullah ni dah tak jumpa dah, nasihat macam ni. Fa'awsina, bagilah wasiat kat kami. Allah, sahabat, Masya Allah, tolonglah wasiat. Ya, kita pun macam tu, kita jumpa orang saleh-saleh, nasihatkan, bagi pesan kat saya. Qala usikum bi taqwallahi azza wa jal, kata Nabi, aku berpesan kepada kamu dengan bertakwa kepada Allah azza wa jal, was-sam'i wat ta'ah, dengar dan taat, yakni kepada ulul amri, kepada pemerintah. Wa in ta'ammara alaikum abd, sekalipun telah menjadi ketua ke atas kamu abd, seorang hamba. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya sesiapa yang hidup di kalangan kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi pesan dah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ke atas kamu, yakni hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh, hendaklah kamu gigitnya dengan geraham kamu. Gigit sunnah tu, biasanya orang nak kuat gigit belah geraham lah, kat depan, cabut depan ni. Maksudnya gigit sungguh-sungguh, jangan lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jaga-jaga kamu jangan buat perkara baru. Bukan nak cerita baru, perkara baru dalam hal apa? Dalam hal apa? Agama. Saya orang buat layak buruk pula, habis tu jangan duk naik unta lah dengan nak kereta.
Yang tu tak tahulah, dia tak faham ke ataupun dia minum yang ketum campur apa kita tak tahu. Tapi muhdatsatil umur ni dia cakap tentang agama. Fa inna kulla bid'atin dalalah, karena setiap yang bid'ah itu sesat. Siapa kata ni? Siapa kata ni? Siapa kata ni? Nabi SAW. Ada orang kata, kita kata setiap bid'ah sesat. Puak-puak ni sesat betul, kata setiap bid'ah sesat. Siapa kata ni? Oh, dia marah. Siapa kata ni? Nabi kata. Dia duk ingat benda ni macam siapa yang duk kata bid'ah sesat tu dia lah sesat. Nabi kata ni. Artinya dia sesatkan sekali dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Na'udzubillah. Sebab tu jaga-jaga. Okey. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Irbad bin Sariyah ni seorang sahabat yang kecil lah, bukan di kalangan kibarus sahabah. Dia seorang rajul baka, satu orang yang suka mengalir air mata, dengar nasihat Nabi, baca Quran, orang kita kata nangis, orang hati lunak. Dia di kalangan ahlu suffah, ashabus suffah. Ahlu suffah ni ialah orang yang duduk di pinggir rumah Nabi dan masjid Nabi SAW. Kalau kita pergi kat masjid Nabi itu di makam Nabi SAW tu ada kawasan hak tinggi kat belakang tu kan. Di kawasan tu duduknya ahlu suffah, orang-orang yang depa ni tak ada tempat. Depa ni full time student. Abu Hurairah, Al-Irbad bin Sariyah, depa ni semua Nabi keluar, depa ikut, Nabi cakap, depa dengar, depa hafal. Orang lain, sahabat-sahabat yang lain dah bagilah beasiswa kat depa, bagilah makan lah apa kat depa. Depa kerja tunggu Nabi ya, nuntut ilmu sepenuh masa. Kadang-kadang ada juga yang berulang alik lah, tapi mereka duduk di situ. Dan Al-Irbad bin Sariyah ni salah seorang daripada mereka. Katanya wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi wa'adh. Wa'adh ni maksudnya bagi nasihat. Dalam kuliah, dalam ceramah, dalam ucapan ni manusia ada berapa keadaan. Yang pertama, kadang-kadang kita cakap pasal hukum, haram, halal, hukum majlis ilmu. Kadang-kadang kita tak cakap pasal hukum, kita cakap pasal nasihat biasa. Jangan buat tu nasihat tentang akhirat, tentang pahala, tentang syurga, yang mana melunakkan hati manusia. Orang yang buat yang ni dia panggil wa'iz. Wa'iz. Cumanya dalam sepanjang sejarah Islam, golongan wa'iz ni baguslah nasihatkan orang, sedangkan Nabi pun nasihatkan orang. Quran kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Seru ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah. Mau'izah tu maksud nasihat ni lah, nasihat dengan baik. Cumanya masalah tukang nasihat ni, tukang ceramah ni, ke belakang tu ramai di kalangan mereka ni dia ilmu tak banyak, tapi nasihat dia pandai. Dia jadi masalah. Jadi ceramah pandai, ilmu tak banyak. Bila dia ceramah pandai, orang dengar layu orang. Tapi cerita dia tu campur habis, hadis palsu, hadis tak betul, riwayat tak betul, semua masuk. Mereka ini dia sebut al-wa'ad wal-qussas. Para penasihat, bukan penasihat 20%, maksud pemberi nasihat ni, penceramah ni. Wal-qussas maksudnya kawan penglipur lara. Zaman dulu dia ceramah lipur lara. Mereka ni telah timbul jadi satu masalah di dalam ilmu hadis. Sebab apa? Sebab melalui mereka lah hadis-hadis palsu tersebar. Ilmu tak banyak, dia dengar hadis palsu di mana-mana, dia baca buku, dia pi ceramah. Bila dia ceramah, orang dengar sedap. Baca hadis,
tapi hadis itu palsu. Maka terpaksa para ulama terpaksa tulis pula buku untuk menghadapi wa'ad dan qisas. Ada yang ahli ilmu, yang alim, seperti Ibnul Jauzi umpamanya. Ibnul Jauzi adalah orang alim besar, banyak karya dia. Salah satunya orang Melayu aja baca Talbisul Iblis. Dia terjemah apa? Belitan Iblis. Dia kalau bagi nasihat orang menangis, ramai orang masuk Islam, ribu orang dengar. Tapi dia ahli ilmu. Ahli ilmu tak apalah. Yang masalah apabila dia bukan ahli ilmu. Itu yang ahli palsu baca. Kadang-kadang mereka baca cerita tu, cerita ni, cerita menarik lah, tapi tidak ada substance. Kadang-kadang mereka reka. Kadang-kadang sebab orang bayak semua. Zaman dulu, sebab tu Umar bin Abdul Aziz suruh keluarkan mereka daripada masjid. Jadi kita diperoleh pun bukan nak halang penceramah, tapi kalau penceramah hadis palsu, kita tak bagi lah. Bukan kata kena kereta anti dia, kita tak mau hadis palsu tu. Dulu saya pernah cerita kan, ahli hadis palsu ni memang dia pandai. Zaman dulu tak ada muka, tak masuk dalam imam-imam dulu, tak ada Facebook. Zaman tu tak ada Facebook lagi kan. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, imam-imam hebat. Satu orang duk ceramah nasihat orang, dia kata haddasani Ahmad wa Yahya bin Ma'in, telah mencerita padaku Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad duk ada depan dia. Jadi Imam Ahmad terkejut, mana pula hadis ni, aku tak pernah baca hadis ni. Kok mana yang dia main kata aku telah menceritakan hadis ni kat dia. Sambung-sambung hampir tu Ahmad Yahya main sambung-sambung sampai Rasulullah. Tu hak geng-geng dah ambil sanad tu. Bukan semua sanad boleh pakai. Muhammad tanya dia, ambil mana hadis ni? Aku dah habaq dah, Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in. Muhammad kata, aku Ahmad bin Hanbal ni Yahya bin Ma'in ni. Dia kata sebelum ni aku dah ingat orang kata ya kat hangpa ni, kata bodoh, memang hangpa bodoh kan. Dia boleh kata macam tu. Awan hang ingat hang saja Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in. Aku dah berlambak lagi Ahmad bin Hanbal dengan Yahya bin Ma'in dalam cerita aku ni. Maksudnya dia mereka dia berubah ya nama. Sebab tu kadang-kadang penceramah, bila dia ceramah orang awam dalam hadis Muslim, hadis Muslim orang awam tak tahu, tapi orang ada hadis dia tahu hadis tu tak ada dalam Muslim. Dalam hadis Muslim al-ma'idatul baitud da', dalam hadis Muslim perut adalah rumah penyakit. Kita terkejut dengar itu bukan hadis Muslim. Imam Muslim tak pernah sebut. Itu perkataan Al-Haris bin Qaladah, tabib Arab. Main mana pula. Tapi kalau duduk dalam TV, pengajaran ya. Orang tua-tua tak tengok, bagus no, kan. Bukan kita nak anti ilmu, tak apalah. Sebab itu bahaya wa'az, bahaya qisas. Ilmu diambil daripada ahli ilmu lah. Kita tak mengaku ahli ilmu, tapi kita kena inna hadzal ilm din, kata Muhammad bin Sirin dalam muqaddimah Sahih Muslim. Inna hadzal ilma din fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, hendaklah kamu tengok daripada siapa kamu ambil agama kamu. Bukan kira syok. Sebab tu bila kita pergi, tuan-tuan pun kena nasihat, tak kira mufti pun kena beritahu. Mai tak dengar apa, duk dengar melawak, tak boleh apa. Kenapa? Tak boleh pergi ceramah. Allah ceramah bagus malam tadi. Siapa? Dia punya lawak. Dia pergi nak dengar lawak. Tapi buka YouTube punya lama, banyak-banyak melawak dalam tu. Sebab tu ceramah, tapi baguslah ni bila orang. Saya tengok Zakir Naik mai, dia ceramah lama, saya pun tak tahan. 5 jam dia ceramah. 5 jam tuan-tuan. Daripada pukul 9, pukul 3 pagi baru habis. Kat 6 jam tu.
Saya 5 jam setengah je balik lah. Kira, tapi ramai lagi orang tunggu. Kita pun tengok 5 jam setengah ni lama ni. Tapi ada lah orang tunggu. Ya ada lah orang balik. Cuma kalau tanya saya tak boleh panjang sangat lah. Tapi tak apalah, ada ceramah dah. Tapi dia cakap tak lawak pun, cakap substance lah. Poin tu, hujah tu, dah orang duk berdebat dengan dia cakap lah. Tak apalah. Tapi saya tengok budak-budak muda sekarang ni, generasi Y ke Z kan, generasi ni mereka dah mula minat kepada fakta dia. Ni rubbish, benda-benda yang merepek ni kita kena tak ke tepi. Bukan saya kata tak boleh melawak, boleh melawak, tapi jangan melawak daripada mula sampai habis. Masuk malam ni saya akan menyanyikan 3 lagu Hindi. Kan salah, tapi agama ni dia ada dia punya kegerunan agama tu. Imam Malik duduk di kerusi dia mengajar ni, pakai baju putih macam ni, dengan sopan hormat kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ahad yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa al-ma'sum sahib hadzal maqam sallallahu alaihi wasallam. Semua orang boleh diterima dan ditolak cakapnya, melainkan yang maksum, tuan punya kubur ini. Izzah agama, nilai hebat agama. Jadi semua orang takut. Mufti ke syekh ke, qala Allah qala Rasul, tak apa ni, tak boleh. Ini qala Allah qala Rasul, kerana tak boleh lintas sempadan itu. Semua PhD 20 pun, tapi kalau qala Allah qala Rasul, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Perkataan Nabi SAW, hadis ni menunjukkan Nabi SAW dia bagi nasihat kepada mereka. Jadi maksudnya Nabi pun bukan ceramah hukum saja, Nabi pun bagi nasihat. Mau'izatan wajilat minhal qulub, satu nasihat yang wajilat minhal qulub, yang mana orang yang dengar nasihat tu wajilat, gerun jantung-jantung mereka. Wa zarafat minhal uyud, mengalir air mata mereka. Ini nasihat yang baik. Dan ini ada beberapa keadaan. Pertama, kadang-kadang balaghah satu orang. Sebab tu bahasa ni bukan semua orang boleh, bahasa dia elok. Tapi yang penting kadang-kadang kerana kerana orang tu bersampaikan nasihat daripada hati sanubari dia, daripada jantung hati dia. Bila dia daripada jantung hati kepada jantung hati juga masuk. Sebab tu Hasan al-Basri, dia duduk dalam masjid di Basrah, dia dengar satu orang duk berceramah, barangkali macam saya lah standardnya. Hasan al-Basri kata dia tak rasa apa. Hasan al-Basri ni satu orang saleh, dijaga oleh Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan al-Basri dia tak pernah bertemu dengan Nabi, dia tabi'i. Lepas orang tu habis dah ceramah, orang lain balik, dia panggil untuk dia, kata, ya hadza, imma fi qalbika, imma anna fi qalbika maradan au fi qalbi. Wahai tuan, wahai engkau, dia salah satu ya, sama ada hati kau ada penyakit, jantung hati kau ada penyakit, atau akulah. Sebab aku tak rasa apa. Boleh jadi kerana kau tu bagus dah, aku masalah, ataupun memang jantung hati kau ada penyakit. Kau bagi tahu semua hak tadi tak masuk kat aku. Sebab apa? Ini. Sebab itu Nabi SAW, Allah suruh bagi nasihat, wa'af. Sebab tu Allah sifatkan nasihat ni tujuannya untuk kebaikan. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman kata pada anaknya wa huwa ya'idhuhu, dalam keadaan dia menasihati anaknya. Itu nasihatnya. Dan Nabi SAW, nasihat ni tujuan dia untuk apa? Bukan nak bagi nasihat ni, dia tak kuliah agama panjang lah.
Kuliah hukum tu kadang-kadang berjam lah pasal orang nak mengaji hukum. Nasihat ni dia tak panjang, dia nak bagi orang insaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la yutilul mau'izah yaumal jumaah innama hiya kalimat yasirah. Nabi tak panjangkan nasihat pada hari Jumaat tu, khutbah Nabi tu. Dia beberapa kalimat. Kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasda. Kata Jabir bin Samurah dalam hadis Muslim, aku semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni semayang dia pun tak panjang, pendek, bukanlah terlalu sederhana, dan khutbahnya pun sederhana. Jadi kita pun khutbah tak maulah panjang sangat. Khutbah setengah ada negeri yang ada kebebasan dia. Khutbah sampai sejam. Khatib jemputan, dia pun memang jemput betul ya. Dia bagi daripada sampai dua setengah tak berhenti lagi. Orang di bawah ni ada nak pergi pejabat, nak pergi apa. Saya ada orang kata pula, sebab tu Islam suruh cuti hari Jumaat. Soalan kita, betulkah Islam suruh cuti hari Jumaat? Bukan saya nak sokong cuti hari apa, tapi nak kata Islam suruh cuti hari Jumaat. Nak kena ada dalil lah kan? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Apabila diseru kamu pada hari Jumaat, maka bersegera mengingati Allah dan tinggallah jual beli. Maksudnya orang buka kedai ke tak? Kalau berapa dia kata tinggalkan jual beli? Kalau kedai tutup, Quran kata tinggalkan jual beli pasal apa? Pasal hari tu orang berniaga. Lepas tu Tuhan habang bila selesai sembahyang Jumaat, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai sembahyang, bertebaranlah kamu atas muka bumi, pergi cari kurniaan Allah, pergi sambung kerja. Maksudnya boleh kerja hari Jumaat lah. Habis nak cuti tak boleh? Boleh juga nak cuti. Tapi nak kata kalau ikut Islam hari Jumaat kena cuti, yang tu perkataan tak betul. Kalau ikut Islam hari apa mau kerja lah kan. Satu orang pilih. Jadi kita ni kadang-kadang ini masalah, bila penceramah ni dia ceramah dalam Islam cuti hari Jumaat. Jadi kita mendengar sedap kat bawah tu, tapi kita tak ada substance lah. Bukan kata kena perlih kerja hari Jumaat saya nak bertahan tak. Kalau nak cuti hari Jumaat pun boleh. Kalau hari Sabtu kita boleh cuti, apa salahnya cuti hari Jumaat? Boleh juga cuti hari Jumaat, boleh juga cuti hari Sabtu. Kalau cuti hari Jumaat ramailah orang akan sembahyang Jumaat, itu pun boleh juga, tapi mungkin ramai orang pergi cuti. Kan? Bila pergi cuti dia musafir, bila dia musafir tak wajib sembahyang Jumaat. Tapi bila kerja hari Jumaat, takkan hang tak pergi sembahyang Jumaat. Aku tak nampak hang masjid tadi, entah tak kata. Gagah jugalah hulur kepala walaupun tidur daripada awal sampai habis. Khatib baca khutbah. Tak apalah, bukanlah kata nak bertengkar bab tu, ada pro and con. Tapi nak pergi kata Islam cuti hari Jumaat, ceramah macam tu, itulah kadang-kadang bukan kita halang penceramah, kita tengok hak ceramah tu ada fakta. Masuk tu lah, masuk tu ajar. Bismillah. Maka dengan itu nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni adalah orang yang hebat dalam bagi nasihat. Kalau baginda berkhutbah, kata Jabir bin Abdullah, bila Nabi itu berkhutbah istadda ghadabuh, nampak marah dia, bukan marah, nampak semangat baginda. Wa ala sautuh, tinggi suara dia. Wahmarrat ainuh atau wahmarat ainah, merah mata baginda sallallahu alaihi wasallam.
ka'annahu mundhiru jaishin, seakan-akan sedang memberi arahan kepada tentera, yaqulu sabbahakum wa masakum, bagi arahan kepada tentera. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang khutbah tu kita tulis bagi kemas, tapi baca kalau slow dia susah sikit kan. Kita hendaklah bertakwa pada Allah, tak apa kuat kan. Sebab tu khatib dia kena baca dulu. Asalnya khatib terus, tapi di atas kemaslahatan, kalau semua pakat buat baca hak dia saja, dia tak kadang-kadang baca dalam tulis pun tak baca, tak betul kadang-kadang kan. Kemudian dia ikut, tak disuruh dia malas, dia ulang balik khutbah hak 40 kali dah dia baca. Jadi kita buat supaya dia baca tiap-tiap minggu. Kadang-kadang baca semangat supaya ni, dia baca slow tak boleh. Kena ada, sebab tu ada, kita kena ada kursus berkhutbah. Kursus berkhutbah supaya berkesan. Sebab bila khatib naik, orang nak dengar khatib baca. Sebab tu suara dia kena angkat. Kalau suara dia kurang, dia kena berlatih dulu, dia kena baca dulu di rumah. Kalau tak baca di rumah, kadang-kadang masalah. Khutbah kadang-kadang kita khutbah ni tulis dalam Jawi kan. Macam saya cerita zaman dulu saya kecil-kecil ya, dia dengar khutbah di Kelantan gitu. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, penyakit Aedes yang merebak dalam masyarakat disebabkan oleh kerana nyamuk. Penyakit Aedes yang merebak di kalangan masyarakat disebabkan kerana pergaulan bebas. Kita pun heran ke mana Aedes, penyakit AIDS kan. Datuk Mahmud rajin kata, kerana dia baca sendiri sekali dengan tu. Kajian yang dibuat di Fakulti Universiti, tulis pun payah sangat khutbah tu pun kan. Kajian yang dibuat di Pakulantai, dia baca. Pakulantai. Tu orang dulu-dulu baca salah, saya kata kan. Orang baca borak, dia baca beruk kan. Naiklah Nabi akan borak, naiklah Nabi akan beruk kan. Sampai di bumi Mekah, dia sampai di bom Mekah dia. Jadi orang keliru baca dulu. Orang baca kitab kata haram makan daging babi, haram makan batang keladi. Demam ketak makcik duk masuk keladi, tambah tak baca. Binatang kaldai, bukan binatang keladi. Kan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam hadis Bukhari daripada Abi Wa'il, Abdullah bin Mas'ud dia ni yudhakiruna kulla yaumil khamis. Abdullah bin Mas'ud ni dia dok bagi tazkirah pada setiap hari Khamis. Hari Khamis dia pilih, dia bagi tazkirah. Kemudian orang yang dengar ni, Abdullah kata kat dia, ya Aba Abdurrahman, inna nuhibbu hadithak wa nashtahih. Wahai Aba Abdurrahman, kami suka dengan ceramah ni, kami duk rindu, duk teringin nak dengar lagi. Walau wudidna annaka tuhaddithuna kulla yaumin. Pasal apa tak boleh kah ceramah tiap hari? Kata Abdullah bin Mas'ud, ma yamna'uni an uhaddithukum kulla yaumin illa karahatan umallikakum. Aku bukan tak mau nak ceramah setiap hari, aku takut hampa jemu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izah karahatan as-sa'amah alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia, selang-seli ceramah dia, nasihat, mau'izah, nasihat dia, mau'izah tadi, nasihat, kerana dia bimbang kami jemu. Kalau kita nasihat Nabi ni nak jemu apa Nabi? Tapi Nabi ni ra'i orang, dia tak mau sahabat jemu, jadi dia tak bagi tiap hari. Jadi kita pun macam tu lah juga. Jangan kita lama sangat, jangan kita tiap-tiap hari sangat. Lama-lama dia jemu lah.
Jumpa dia aja kita bagi tazkirah. Jumpa dia kata, aku tak mau jumpa dah, aku pergi dulu dah, dia duk main tu kata. Jadi sekali segala, baru suami isteri pun satu. Ya, macam tu juga. Suami kadang boleh main mengaji agama jadi semangat. Balik je ceramah kat bini. Balik, abang lah tak romantik jadi penceramah. Dia balik, suami dia balik, dia pun tak kursi satu, tak meja, silakan. Jadi bolehlah nasihat. Jadi ambil makhafatan karahatan as-sa'amah alaina. Nabi bimbang jemu. Manusia ni ada perasaan dia, ada masa dia jemu. Bukan semua amal agama pun macam tu. Ada orang silap, kadang-kadang kita silap, kadang-kadang ada hari kita marah, kadang-kadang ada hari kita suka. Sebab tu ada bab bila marah nak buat macam mana, bila suka nak buat macam mana, kerana agama raikan keperbagaian ni. Dan hadis ni panjang, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Saya nak jawab soalan. Hadis tak panjang, cuma huraian dia. Sambung berikut. Allahu akbar. Ada orang kata tak ada semayang istisqa, hanya cukup dengan doa saja. Jumhur para ulama menyatakan bahawasanya adanya apa yang dinamakan salatul istisqa. Jumhur ni maksud majoriti para ulama. Di sana ada pendapat yang kata tak ada solat istisqa, iaitu pendapat dalam mazhab pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, dia berpendapat bahawasanya tak ada sembahyang istisqa, yang ada hanyalah berkumpul dan baca doa. Punca wallahu taala alam kenapa dia bagi pendapat yang macam tu. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam mensyarahkan Sahih Muslim, kata dia kerana barangkali hadis yang Abu Hanifah dapat tu, hadis tu dia ada ikhtisar, ada kekurangan. Hadis ni kadang-kadang dia riwayat secara ringkasan. Ni dah satu bab dalam ilmu hadis besar, bab ni dia panggil bab al-ikhtisar fi riwayah. Bab ikhtisar iaitu meringkaskan riwayat. Di kalangan para perawi ada mereka meringkaskan riwayat, sehingga kadang-kadang riwayat yang diringkaskan tu maklumat dia tak cukup. Yang ni satu bab dia panggil al-ikhtisar al-mukhillu bir-riwayah. Ikhtisar yang mengurangkan dan mencacatkan riwayat. Al-mukhillu bil makna, yang mencacatkan makna. Jadi oleh kerana dalam riwayat ada kat dia tu, dia tak ada semayang barangkali lah, lalu dia kata tak ada semayang. Sedangkan majoriti para ulama semuanya menyatakan ada yang dikatakan salat istisqa, seperti mana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan selain daripadanya. Cumanya mereka berbeza tentang kifiat, itu ada sedikit perbezaan. Majoriti menyatakan ia seperti mana kata Ibnu Abbas, ia seperti mana sembahyang hari raya. Cuma boleh dibuat pada apa waktu pun. Cuma waktu yang paling afdal pada sisi jumhur ulama ialah seperti waktu solat hari raya lah, kerana dia sama seperti hari raya. Dia khutbah dia khutbah selepas daripada solat. Khilaf dua ataupun satu, tapi kita terjeh satu lah, macam mana kita terjehkan sembahyang hari raya satu khutbah. Kalau orang khutbah dua sembahyang raya pun kita kata la ba's, tapi kita terjehkan satu khutbah. Di dalam riwayat sebahagiannya menunjukkan macam ada macam nak sebelum sembahyang dia khutbah, tapi banyak riwayat juga menunjukkan selepas sembahyang khutbah. Maka sebahagian para ulama termasuk Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin antaranya menyebut bahawasanya kalau orang tu khutbah dulu lepas tu sembahyang pun tak apa, sembahyang dulu lepas tu khutbah pun tak apa. Tapi kita ambil jumhur praktis para ulama, sembahyang dulu kemudian baru khutbah. Apa nak buat bila hujan mai? Adakah kita kena tahan diri bila hujan mai? Macam Nabi Di dalam riwayat Anas bin Malik dalam Sahih Muslim ada hadis di mana Nabi SAW masa turun hujan
dia fakashafa thawbahu, dalam riwayat tu dia guna perkataan fahasira thawbahu, yakni fakashafa thawbahu, yakni dia singkapkan baju dia. Dia bagi pi ke hujan turun tu, dia bagi kena hujan. Dia kata li'annahu hadithu ahd bi rabbih, dia baru saja turun daripada sisi Tuhan. Bukanlah kita hujan pakai duk keluar ramai-ramai, tapi kalau ada orang keluar pun lah tak apa, kerana Nabi SAW dia suka, dia rasa itu rahmat Tuhan turun, jadi dia nak bagi rahmat tu kena ke diri dia. Kalau orang kata sunnah tak? Sunnah, boleh dibuat sunnah, rahmat Allah turun. Kata Al-Imam Ibn Qayyim bahawasanya masa dia turun tu hujan ni adalah merupakan rahmat Tuhan, dan kemungkinan besar ketika itu doa mustajab. Gantung gambar manusia, itu kita sebut dah, asal Islam dia tidak suka kepada semua unsur pengagungan kepada objek. Dia tak suka, kerana dia menentang semua benda ni. Cumanya bahagian para ulama ada bincang, kalau sekiranya benda tu bukan untuk li ta'zim, hanya untuk kenang-kenangan saja, mereka meringankan. Sebahagian mereka cuba mengelakkan, untuk tak di dinding nampak macam besar, lalu mereka cuba elakkan. Khilaf dalam hal ni di kalangan para ulama. Dosa ibu bapa terhadap anak-anak setelah meninggal dunia, adakah doa itu masih berkesan? Tentang doa ibu bapa terhadap anak-anak setelah meninggal dunia, adakah doa itu masih berkesan? Apa, saya tak tahu. Mungkin dia maksud mak dia doa kat dia dulu, lepas tu dia mati. Doa, kalau dia doa ya Allah jadikan anakku anak yang saleh, dia mati berkesan sampai lama. Ataupun anak dia dah haka kat dia, ya Allah balakkan anak dia balak, mungkin sampai anak dia mati, balak tu masih tak diangkat oleh Allah Jalla wa'ala, mungkin. Siapa tulis tak boleh nak baca? Dia tulis long hand, saya baca short hand. Pernah berhadapan dengan seorang bahawa hadis kullu bid'atin dhalalah bukan maksud tiap-tiap, ia adalah sebahagian sahaja. Betulkah? Ini kita akan sampai huraian. Tapi nak kata semua kul apa maksud? Kullukum ra'in, apa maksud? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kamu adalah ra'in. Ra'in adalah orang yang pengembala, dan setiap pengembala bertanggungjawab kepada tanggungjawabnya, kan, benda yang di bawahnya, kejagaannya, penjaga. Kul tu maksud semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua nyawa akan merasai maut. Kalau kata kul tu maksudnya separuh nyawa. Jadi kul makna semua, melainkan ada bukti ia dikecualikan. Tapi akan kita sampai pada huraian nanti. Seorang pesakit terpaksa membalut anggota wuduknya kerana sakit atau pembedahan. Bagaimana cara untuk dia solat? Adakah cukup dengan tayamum saja atau perlu sapu wuduk, mashul jabirah dan tayamum? Di dalam sebahagian pandangan mazhab, mereka menyebut bahawasanya dia berwuduk dan kemudian dia bertayamum bagi tempat yang mana sebagai ganti tempat yang dia tak boleh berwuduk. Jadi kata dia aksiden, dia balut tangan dia macam ni, lepas tu dia sampai waktu semayang, dia ambil wuduk semua, hak balut tu dia tak basuh lah pasal dah balut semua. Kemudian macam mana nak ni, gantinya dia tayamum. Pendapat mereka ini ialah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Namun riwayat tentang hal ini yang menggabungkan di antara masah, di antara tayamum dan wudu ini adalah hadis yang dhaif. Oleh kerana itu maka, dan kemudian hadis ni macam tak seiras dengan sifat
Islam yang memudahkan. Idza dhaqal amr ittasa'. Apabila benda tu sempit, dia meluas dalam agama ni. Maka kalau tanya kita, kalau orang dah aksiden balut, dia ada apa benda dia boleh buat. Sama ada dia tayamum, kan? Sebab dia fatayammamu sa'idan tayyiba, kan? Dia termasuk di kalangan orang itu, kan? Falam tajidu ma'an, dia tidak ada air, fatayammamu, dia tidak ada air, dia tidak ada air, ataupun dia sakit, dia musafir. Bahkan Rashid Ridha, dia telah bagikan satu pendapat bahawasanya orang yang musafir dia boleh tayamum. Pendapat dia ni agak masa tu kontroversi, kan? Tapi Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani telah memberikan pendapat yang sama. Dr. Qaradawi pun bagi pendapat yang sama. Dia cuba tarjih pendapat yang sama. Musafir boleh tayamum, walaupun air dah. Tak apalah kalau kita tak pakai pendapat tu pun. Orang dalam keadaan ni macam mana dia buat? Pertama, sama ada dia tayamum saja, dia tak perlu berwuduk, dia tak payah gabung. Ataupun dia berwuduk tempat yang mana tak boleh sapu, dia tak payah sapu, tak boleh basuh, dia tak payah sapu basuh lah, kan? Idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan satu perkara, kamu datangilah ia dengan apa yang kamu mampu. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam dalam Al-Muhalla, ketika bahaskan hal ini, kata dia bahawasanya apabila Allah suruh wuduk, kemudian benda tu tak boleh, habis, tak payahlah. Tak ada lah ganti pun. Nak kena ganti tu kena ada dalil. Kalau tak ada dalil yang sah, maka tidak ada ganti. Jadi kalau orang tu ambil wuduk, dia semua tangan sini tak boleh berwuduk, tinggal belah ni sikit lah, ambil belah tu. Kalau belah ni pun tak boleh kena ayak, ayak pun tak boleh kena, debu lagi tak boleh kena, tak payah, semayanglah dengan cara yang demikian, dengan cara yang demikian. Kerana apabila aku suruh kamu buat satu benda, datangilah ia dengan kadar yang kamu mampu. Semua dari segi sifat agama sendiri yang selalu saya sebut. Kalau sekiranya satu orang tu semasa dia sihat wuduk saja, bila dia sakit sampai tak boleh bergerak tu, wuduk dan tayamum, kan payah lagi tu. Jadi pergi gabung terus dua benda. Padahal hak sihat tu, masa sihat tu wuduk saja tu pun tak apa nak rajin dah. Lepas tu masuk duk naik motor laju ni, masuk hospital balut. Mak dia kata, kena semayang ni. Macam mana semayang? Wuduk tayamum. Masa duk wuduk saja pun jenuh suruh dah, kan? Tapi tak apalah, yang pentingnya salah satu dia buat, satu. Panjang soalan ni, tak nak baca banyak ni, satu muka surat karangan. Tulis hak ringkas. Zakir Naik nak datang ke polis, dia tanya ni. Kita hari tu bila orang timbul isu pasal Zakir Naik, jadi kita kata marilah ke polis, kan? Saya sebut dan kemudian saya hubungi mereka. Mereka nak buat lagi satu trip khas untuk datang ke polis ni, untuk next. Tadi pun petang mereka telefon lagi, mereka mau lah kita buat bulan September ni datang satu. Tapi saya nak kena fikir kan jugalah, kan, orang polis kita mengalu-alukan lah, tapi nak kena fikir lah hari bulan bila, musim bila, stadium kita dah, kan. Tapi kalau hujan tak main pula kita, kan. Jadi kalau betul time kita sesuai, dia peruntukan kita cukup, insyaAllah kita akan buat. Kat dia tu tak bayar, tapi pentas dia macam-macam, insyaAllah. Yang tu bukan masalah lah, yang penting kita masa sesuai cukup, kita akan bawa. Hari tu kita kata kalau Melaka tak boleh, kita anytime kita bagi, kan. Kita alu-alukan tokoh-tokoh ilmiah ni datang ke polis. Biar penceramah yang ilmiah lah main polis ni. Dr. Zakir Naik ke, Mufti Ming, Norman Ali Khan, hak tu main lah, kan. Tapi kalau penceramah roti canai, roti cocok badak apa semua ni, benda lain lah, musim lain lah, dia pergi kawasan lain dulu lah, kan. Yang ni muaz tentang cukur janggut. Ada perbahasan lah tentang cukur janggut ni. Yang pentingnya orang lelaki tu usah duk cukur janggut, bagilah simpan janggut ni, tanda sunnah. Bukan duk kena pergi beli baju musim hujan, musim kemarau aku janggut tak naik, kata hujan tak turun. Sunnah, dia ada janggut sunnah, kan.
supaya dapatlah anak kita membezakan antara muka kita dengan muka isteri kita. Sunnah orang lelaki ni dia macho, dia ada janggut, tanda dia lelaki. Ni kalau minta maaf lah tak ada janggut tu kan. Lincin semua. Bagi ada sikit lah sunnah, tak apa yang mungkin yang bertugas tu saya tak mau kata apa lah, aku tak boleh. Yang dah pencin dah, bagi ada janggut sikit sunnah. Tapi bagi elok lah, tak payah ada janggut. Kita tengok dekat janggut ke bihun tu. Islam ni bagi kemas lah kan. Jadi bagi. So simpan je. Orang lelaki. Sebab tu kadang-kadang orang ni kadang-kadang dia gaduh nak jadi pondan tak pondan ni kan, lelaki. Bagi kita kena bagi lelaki biar ada janggut, simpan sunnah kan. Perempuan pakai cara perempuan. Sebab tu agama ni ada dia supaya jaga identiti tu. Ada mereka yang argue tentang Dr. Zakir Naik quote Bible Veda out of context. Saya ada tu. Kita nak kata out of context, kena bagi tahu apa konteksnya. Apa konteksnya? Dia dah quote, hak kata itu out of context. Itu dakwaan lah, you kena bagi tahu apa konteksnya apa. Kalau kita tak ada. Itu saya baca semua yang non muslim tulis, saya baca tu. Tapi saya tak nampak satu argument yang kuat. Kita tak kata seorang tu perfect kan, tapi argument tu tak berjawab. You kena jawab lah bagi argument. Apa konteks dia yang awak kata dia telah ambil tu out of context? Apa dia konteksnya? Ada out of context kan? Tahulah apa konteksnya. Do out of context, macam kata Wahabi tu apa dia? Wahabi lah, Wahabi. Tahulah Wahabi tu apa dia? Wahabi lah, Wahabi kata. Lah tahulah Wahabi tu apa? Kita tak tahu perkataan tu. Lah Wahabi lah. Sampai pergi isu. Jadi konteks tu kena bagi tahu konteks tu apa. Oi, saya seorang pensyarah salah sebuah universiti Islam di Perlis. Universiti di Perlis. Saya ingin bertanya, apakah doa dan tindakan yang perlu saya ambil untuk mengelakkan diri dari diganggu oleh sejenis gay? Saya sering diganggu oleh pelajar saya yang sejenis gay. Apa ni? Ini menyebabkan saya tidak selesa untuk mengajar. Adakala mereka menghantar gambar kemaluan kepada saya? Ini macam-macam. Bagi nasihat kat dia, jangan nak pergi berkenan kat dia pula. Bagi nasihat, gay ni pertama Allah Ta'ala laknat ni orang yang mutakhannisin bin nisa. Dia serupa, cuba laki yang cuba takhannus, cuba nak jadi wanita, dan wanita yang cuba untuk menjadi lelaki. Dalam banyak keadaan, di samping faktor emosi, saya tak nafikan ada beberapa kes dalam faktor hormon, ini satu perbahasan. Di samping faktor emosi, ia adalah faktor persekitaran. Sebab tu bila dia persekitaran dia ada, kemudian dia ikut emosi dia jadi. Sebab tu ada research dalam benda ni. Sebab tu kita bila tengok, sebab tu agama tak mau bila kita tengok anak perempuan kita, anak lelaki kita kecil-kecil pergi pakai gincu, kita jangan nak buat syok. Agama tak menang tau. Sebab kita kena kembalikan dia pada lelaki, supaya dia lari, dia jatuh, tak apa, dia lelaki, jangan dia jadi macam perempuan. Dan kadang-kala benda ni salah dari segi agama. Kita jumpa orang tu pondan, bukan pondan lah, dia nak macam lembut-lembut, kita duk pergi hajuk lagi ke atas. Macam kita encouraging, inviting dia untuk buat benda tu lagi. Setengah orang dia pun duk pergi buat tangan sotong tu juga dekat orang yang lembut. Ini salah. Kerana kita tak sensitif dengan benda yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena nasihat dia. Assalamualaikum.
bagi salam dia dengan lelaki, ni jangan ni, kena kemah jangan buat macam ni. Habaq kan dia, suruh dia simpan janggut. Saya menjaga keuangan peribadi buah saya selalu disuruh mengeluarkan sejumlah wang diberikan kepada orang tertentu. Soalan saya, apakah saya turut berdosa jika wang tersebut untuk tujuan tidak betul? Jika kita tengok, pertama kita ni orang kerja, satu orang main ambil duit, kita tak perlu tanya dia pasal apa awak nak ambil duit ni. Yang tu kita tak payah tanya, kerana itu antara urusan dia. Kerana dalam urusan pentadbiran keuangan, urusan keuangan ni, kita hanya berurusan antara kita dengan dia tu, transaksi tu kena betul. Orang kita buka kedai, orang main beli apa, beras kedai kita, ataupun orang main beli air kedai kita, kita tak payah kata ni ayak ni hang beli tujuan untuk apa, ni beras ni hang nak jamu benda yang tak salah ke, hang nak jamu yang betul. Kita tak payah tanya lah. Sebab itu zahirnya beras halal, dia prosesnya halal. Tapi kalau dia beli rokok, tentulah haram, pasal zahirnya telah haram. Sebab itu kita tak tanya. Lepas tu orang main beli kat kita, kita tak tanya. Orang bayar duit kita tanya, duit saya ni tukar kedai lah, minta maaf nak tanya, ni duit yang main beli barang kedai saya ni, duit ni halal ke haram asalnya? Oh, pakai tak buka kedai pakai tak buka kedai. Sebab yang tu tak tanggungjawab kita. Sebab tu Nabi SAW dia terima pemberian raja-raja yang bagi hadiah, dia terima juga pemberian Yahudi. Sebab dia tak tanyalah hal sebalik tu, walaupun Yahudi terlibat dengan riba dan seumpamanya, kerana transaksi tu antara kita dengan dia saja. Jangan kita tanya hak selepas daripada itu, yang mana kita bukan urusan kita. Tapi kalau dia main kedai kita ni, bagi sikit, malam ni saya lilin sikit, kenapa sembang elektrik tak, nak pergi kat Tok Khamat tu minta nombor ekor, dia habaq kat kita, saya tak jual, minta maaf lah kalau tujuan tu. Tapi kalau dia tak tanya, kita tak payah habaq. Dia beli lilin banyak, dia ni beli lilin untuk apa, tak payah tanya lah, kerana kita hanya hukum perkara yang zahir. Ada seorang ustaz Facebook mencadangkan, ustaz Facebook tak ya. Tadi dia tanya, perlu tak bertayamum kawasan balut? Kawasan balut tak payahlah, nak tayamum apa ada kawasan balut, kan? Tak kena. Cuma dia ada bab mashu ala jabirah. Dia kata disapu di atas wuduk dia tu, dia bila dia ambil wuduk, dia hanya sapu di atas balutan. Sapu di atas balutan itu dia boleh lakukan. Ambil wuduk di atas balutan itu dia sapu. Cukup. Kalau wuduk saja, tayamum saja. Ada orang pendapat habis belajar dahulu barulah fikir pasal kahwin. Kahwin ni bukan kaitan dengan belajar. Cukup man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang berkemampuan, ba'ah ni berkemampuan bukan zahir dia, ada kemampuan zahir batin, dia kena mampu, dia boleh kahwin. Kalau dia masih hidup mengaji pun tapi dia duit banyak cukup pun, kahwin lah. Kalau duit tak ada, tak boleh nak kahwin lah, kan? Dia pun makan tak ada, nak bagi makan kawan seorang dia macam mana? Apa hukum peniaga menggantungkan ayat Quran untuk dijadikan pelaris? Ayat Quran bukan untuk jadi pelaris. Ayat Quran adalah untuk jadikan panduan. Macam kita sebutlah ayat 1000 dinar, tak ada 1000 dinar pun. Betulkah Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini berakidah Asy'ariyah, bukan berakidah Salaf? Al-Juwaini dia antara sadah Asy'ariyah, antara tokoh Asy'ariyah. Macam-macam riwayat tentang dia, dan kemudian dia kembali kepada akidah seperti generasi yang awal. Hatta Asy'ariyah pun bukan berarti terkeluar daripada generasi akidah, generasi yang awal. Masih lagi dalam itar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Cuma ada beberapa bab yang berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ahli ilmu berhubung dengan ayat sifat dan seumpamanya. Yang tu khilaf. Tak usah lawan kafir mengkafir lah dalam tu.
padan dengan puak-puak habas seorang. Ada orang labur dalam institusi yang haram. Macam mana nak buat? Kalau kita tahu haram, kita jangan labur dah masa depan. Cumanya kalau dia dah bagi pada kita, hak kita ambil hari tu ni, kita tanya dia lah berapa unsur yang haram dalam ni. Dia kata 40%. 40% tu kita buang. Sama ada kita ambil, kita bagi kepada tempat yang tidak ada hubungan langsung kepentingan dengan kita. Termasuklah duit, kalau kita ada duit interest bank. Dulu kita tak tahulah, kita mengaji dah, kita tak buruh kat riba bank ni. Kita ambil, kata-kata adalah 20,000, duit kita banyak dalam bank, ambil interest tu duk kira-kira 20,000 duit bunga ni. Kita ambil yang tu, kita pergi letak tempat yang tak ada kaitan dengan kita. Misalnya kita bagi orang buat jalan, bukan jalan masuk rumah kita, ataupun kita bagi ke orang miskin pun tak apa, boleh bagi ke orang miskin. Orang miskin kita bagi kat dia, tak ada masalah. Dia macam tadi, dia tak perlu tanya ni duit ambil mana, dia tak perlu tanya. Kita bagi kat dia, dia ambil. Hak yang tak boleh pakai kita, dia boleh pakai. Dia boleh pakai. Sebab tu kita tak tanya. Kalau tidak, kita pergi jumpa kawan kita bukan Muslim, dia hadiah kat kita, kita tanya ni hasil daripada apa, kita tak perlu tanya. Raya apa kita pergi rumah pula orang politik ke apa, dia pun jamu kita makan. Assalamualaikum, nak tanya sikit YB, ini ada terlibat duit rasuah ke tak ada? Kita tanya, demam macam tu kan. Dia jamu kita makannya. Kita terus ada tanya, ini masalah Datuk ada, tak perlu tanya, itu kaitan dengan kita. Kerana zahirnya dia bagi kita. Ini yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud apabila orang tanya. Lepas itu yang saya duk sebut berpuluh-puluh kali dah. Macam tu juga jual beli. Dia kira hak direct hubungan dengan kita. Satu orang kena judi, dia balik mai, dia katalah satu orang dia terlibat dengan riba ataupun kena judi, dia main judi, dia balik mai, isteri dia bagi duit ke isteri dia, nah duit belanja rumah makan. Isteri dia ambil duit nafkah lah. Biasanya tiap hari kata dia bagi RM100 ataupun tiap hari dia bagi RM670 untuk duit ikan, ambil. Isteri dia pun beli ikan untuk rumah dia, anak-anak apa, dan kemudian makan. Halal ke tak? Halal ke tak? Halal. Sebab isteri dia terima duit apa? Duit nafkah. Hak duit judi tadi siapa terima? Dia. Macam kita juga, dia petang main kedai kita, dia kena judi kemarin dulu, dia beli barang kat kedai kita RM200, dia bayar tu duit dia kena judi tak? Dia haram, duit dia bayar kat kita halal ke tak? Halal, sebab kita jual barang, bukan kita duit judi. Yang judinya adalah dia. Kalau tidak, kita tak boleh hidup, kita tak boleh bergerak dalam hidup ni. Sebab tu yang judi adalah dia, bukan terlibat dengan kita. Hatta kalau dia ajak kita makan, kita boleh makan, kerana yang judi adalah dia, bukan kita. Melainkan kita jom kita buat majlis sikit, raih aku kena judi kemarin dulu, yang tu tak boleh lah, pasal dia meraihkan kemaksiatan. Tapi kalau dia tak ada apa, dia lama tak bayar hutang kita. Main-main satu hari dia hutang kita RM10,000 tak bayar. Main-main dia tahu main RM10,000. Apa ni? Hutang aku lah kang. Banyak duit lah. Main aku baru kena judi lah dah RM100,000. Boleh ambil tak tu? Ketang. Boleh ambil ke tak? Boleh. Sebab yang kena judi siapa? Yang dia bagi kita duit apa? Duit hutang dia dengan kita. Sebab tu kalau kita nak tanya asal usul duit, sampai tak sampai ke sudah tak boleh guna duit apa. Orang beli kedai kita pun tak boleh. Lepas tu nak pergi makan kedai orang berniaga, duduk ni order mi goreng satu, orang main hantar ni, tu okey nak tanya sikit, modal berniaga mi ni halal ke haram? Sudah kata. Jadi yang ni kita tak tanya, kita hanya tanya transaksi kita sahaja, dan kita tak tanya apa yang ada di sebalik itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la